Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Tumpuan berita. Tawaran bagi jawatan Timbalan Perdana Menteri TPM untuk Sarawak diharap bukan sekadar protokol tanpa kuasa yang sewajarnya. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, cadangan itu disambut baik, tetapi apa yang dimaukan ialah kuasa yang ada pada pemegang jawatan itu. Kami menyambut baiklah cadangan untuk melantik seorang timbalan Perdana Menteri dari Sabah ataupun dari Sarawak. Kita menyambut baik. Tetapi we hope that the post is not a ceremonial post. What we need is a post with a certain power. Otherwise it become a ceremonial post, DPM, with all the protocol of DPM. That's not what we want. We want DPM post with power. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri majlis makan tengah hari Shankars Diwali di King Curry House sempena sambutan Hari Deepavali pada Isnin. Ketika ditanya sama ada gabungan Parti Sarawak GPS memasukkan janji jawatan TPM dalam manifestonya nanti, beliau berkata ianya tidak perlu kerana perkara itu adalah dalam manifesto Barisan Nasional BN. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang juga pengerusi GPS menambah manifesto GPS hanya fokus kepada keutamaan Sarawak. Berita seterusnya. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan lawatan kedua buah projek pembangunan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA di daerah Limbang pada Ahad. Lawatan pertama di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Limbang bagi meninjau sendiri projek pembinaan bangunan baru Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Limbang yang dijadual akan siap pada penghujung Mac 2023, di mana projek ini dibina dengan kos RM9.4 juta. Seterusnya, beliau melawat ke tapak projek pembinaan Anjung Usahawan di Kampung Pahlawan dengan kos pembinaan RM3 juta. Kedua-dua projek itu mengalami kelewatan jadual. Justru itu, Datuk Amar Awang Tengah meminta kedua-dua kontraktor agar mempercepatkan kerja-kerja pembinaan mereka sebelum tindakan lanjut diambil. Selanjutnya, Mahkamah Bumi Putera Sarawak bercadang untuk membuat penstrukturan semula dan akan dimajukan di Kabinet Negeri dalam masa terdekat. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John C.K. Tayai, pelaksanaan itu akan membolehkan bidang kuasa mahkamah diperluaskan. Jadi secara peribadi, saya yakin dan harap Kerajaan Negeri akan meluluskan program transformasi mahkamah atau Transformation Master Plan for the Native Court of Sarawak yang dicadangkan ini. Ini akan melibatkan satu undang-undang yang baru dibentangkan kepada Dewan Undangan Negeri dan sekiranya diluluskan dan undang-undang Ordinan Mahkamah Bumi Putera yang baru ini akan mengganti Ordinan Mahkamah Bumi Putera 1993 yang ada sekarang, yang kita gunakan sekarang. Jadi secara ringkasnya, struktur Mahkamah Bumi Putera sekarang akan dipindah dan bidang kuasa mahkamah akan diperluaskan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam perasmian bengkel pengendalian kes Mahkamah Bumi Putera Sarawak pada Isnin. Tambah John C.K., di bawah program transformasi yang dicadangkan, ada kemungkinan ketua masyarakat dan ketua kaum akan dipindah kepada pegawai pengetua akan dikaji semula. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan iaitu pihak konsultan mencadangkan nama Mahkamah Bumi Putera Sarawak juga akan ditukar kepada Mahkamah Adat Sarawak. Saya juga ingin memaklumkan iaitu mengikut cadangan oleh pihak konsultan, nama Mahkamah Bumi Putera juga akan ditukar kepada Mahkamah Adat Sarawak. Itu disyorkan oleh konsultan kita. Tapi pengumuman resminya mengenai ini akan kita buat selepas mendapat kelulusan dari Negeri Sarawak nanti. Perkembangan di Serian. Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET kini dijadikan sebagai salah satu pemboleh daya yang menyumbang ke arah pembentukan negara membangun. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat
MEITD Sarawak Datuk Roland Sagawi In berkata, aliran TVET adalah pilihan kerjaya yang boleh dipertimbangkan. Sehubungan itu, jelasnya usaha untuk menganjurkan pelbagai program berhubung kesedaran pentingnya penguasaan TVET harus dipergiat. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan Majlis Penutupan Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Sarawak Skills kepada komuniti di Dewan Kampung Sira pada Ahad. Seramai 120 peserta yang terdiri daripada belia suri rumah, petani dan murid-murid sekolah menengah di sekitar kawasan Padawan dan Tarat telah menyertai program berkenaan selama 3 hari bermula Jumaat. Program berasaskan TVET Anjuran Bersama Sarawak Skills dan MEITD ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan peluang kepada para peserta untuk mengenali program kemahiran tertentu terutamanya dalam bidang elektrik, pertanian, penanaman moden secara hidroponik dan pembuatan roti dan pastry. Manakala di Simunjan, penduduk kawasan Parlimen Batang Sadong diajak agar menampilkan dan berkongsi kisah legenda mahupun cerita menarik di kawasan masing-masing untuk dihasilkan sebagai produk pelancongan baru. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri berkata beliau percaya banyak lagi khazanah budaya dan seni yang terdapat di Sarawak perlu diterokai dan diberi nafas baru bagi menarik penyertaan anak-anak muda. Katanya sudah menjadi hasrat kementeriannya MOTEK menerusi dasar kebudayaan negara untuk melahirkan generasi berbudaya dan menghargai warisan budaya seni lama negara yang berkemungkinan akan pupus jika tidak dipelihara dan dihargai pada hari ini. Beliau berucap demikian semasa pementasan teater musikal Puteri Sadong sempena Festival Citra Warna Kesenian dan Kebudayaan Simunjan 2022 pada Ahad. Mantan Ahli Parlimen Batang Sadong itu juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada Persatuan Kebajikan Anak Jati Simunjan Perkajas selaku penganjur yang terus komited selama hampir 2 bulan mengadakan program berkenaan sejak September lalu. Paparan berikutnya. Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA telah menganjurkan pertandingan bowling Piala YB Tuan John Ilus di Megalands Imat Batu Kawah Kuching baru-baru ini. Pertandingan siri ketiga ini telah mendapat sambutan dan penyertaan yang membanggakan daripada pasukan dan peserta yang terlibat setelah 2 tahun tertunda ekoran pandemik COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus merupakan penaja utama pertandingan ini yang merupakan acara tahunan DBNA. Pertandingan ini terbahagi kepada 2 kategori iaitu kategori terbuka terdiri daripada 23 pasukan agensi dan jabatan dan 25 pasukan kategori interbranch DBNA. Antara objektif penganjuran pertandingan ini adalah untuk mengeratkan lagi hubungan dan semangat kesukanan ahli-ahli DBNA. Menurutnya, beliau akan terus memberi sokongan dan sumbangan peruntukan agar DBNA sentiasa aktif dalam penganjuran sukan sebegini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.